Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan soalan 11 Trial Penang 2020. Soalan yang pertama, Raja 11.1 menunjukkan seorang wanita dan seorang budak lelaki berdiri di belakang garisan kuning dalam satu stesen kereta api semasa satu kereta api bergerak dengan pantas masuk ke dalam stesen. Soalan 1 Roman, apa yang akan berlaku jika wanita dan budak lelaki berdiri di hadapan garisan kuning semasa kereta api bergerak dengan pantas masuk ke dalam stesen? Terangkan jawapan anda. Okey, berdasarkan soalan ni, kita dapat tahu dah tajuk dia adalah daya dan tekanan tingkatan 4. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan hal laju dan tekanan yang melibatkan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju tinggi, maka ia akan menghasilkan kawasan yang bertekanan rendah, ataupun apabila hal laju rendah, ia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Jadi, bila kita tengok pada gambar ni, kita tengok pada soalan ni, kan dia bagi tahu kereta api ni bergerak dengan laju. Jadi, udara tu dia menghasilkan hal laju yang tinggi. Bila hal laju udara tinggi, maka kawasan yang bertekanan rendah akan terhasil. Di kawasan atmosfera pula, hal laju udara adalah rendah. Maka kawasan yang bertekanan tinggi akan terhasil. Jadi bila kita tengok, ada perbezaan tekanan antara dua kawasan ni. Jadi apabila perbezaan tekanan berlaku, ia akan menghasilkan satu daya, di mana daya tersebut akan menjatuhkan wanita dan budak lelaki tersebut ke hadapan. Jawapannya kita boleh bagi tahu dengan semasa kereta api bergerak dengan laju, udara akan bergerak dengan hal laju yang tinggi. Ini menyebabkan kawasan yang bertekanan rendah terhasil. Udara di persekitaran mempunyai tekanan yang tinggi. Perbezaan antara tekanan akan menghasilkan satu daya. Oleh itu, wanita dan budak lelaki akan jatuh ke hadapan. Soalan 2 Roman. Nyatakan prinsip yang terlibat. Prinsip yang terlibat adalah prinsip Bernoulli. Sebab apa? Sebab seperti yang kita bicarakan sebentar tadi, soalan ni melibatkan tekanan dan hal laju. Jadi, ia melibatkan prinsip Bernoulli. Soalan B. Raja 11.2 menunjukkan garis plimsoll. Jadual 11 menunjukkan ciri-ciri kapal barang yang dimuatkan dengan barang di Amerika. Contoh ciri-cirinya adalah garis plimsoll, isi padu, ketumpatan bahan yang digunakan untuk membuat kapal barang dan juga bentuk. Okey, soalannya. Terangkan kesesuaian setiap ciri kapal barang yang telah dimuatkan barang. Tentukan kapal barang yang paling sesuai untuk mengangkat lebih beban pada satu masa dan berupaya bergerak dengan laju di dalam air dari Amerika ke Selat Melaka. Okey, soalan ni kita tahu dia tergolong dalam prinsip Archimedes. Sebelum tu saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang garis plimsoll. Okey, garis plimsoll ni sebenarnya dijadikan panduan untuk muatan maksimum kapal. Seperti yang kita tahu, kapal kan dia berlayar di merata-rata tempat kan. Lepas tu, bila dia berlayar ke merata-rata tempat, dia mesti melalui ketumpatan air yang berbeza. Jadi, apa yang mempengaruhi ketumpatan air tu? Ketumpatan air dipengaruhi oleh musim di sesuatu kawasan. Contohnya, kalau di musim sejuk kan, dia ada dua keadaan, sejuk dan juga panas. Di musim sejuk, kapal ni dia akan terapung dengan lebih tinggi apabila berada di musim sejuk. Sebab apa? Sebabnya, air pada musim sejuk ni dia mempunyai ketumpatan yang tinggi. Jadi ketumpatan yang tinggi kita tahu dah mesti dia akan jadi berat. Jadi kapal tu dia akan menghasilkan daya apungan yang lebih tinggi, jadi dia akan terapung ke atas dengan lebih banyak lah. Lepas tu kalau kat kawasan panas pula, kapal ni dia akan terapung rendah sikit. Sebabnya terbalik dah dengan musim sejuk tu. Sebab waktu tu air ni dia mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey. Contohnya, apabila kita masuk di kawasan suhu musim, contoh kita ambil di kawasan air laut tropika dekat T ni kan. Jadi garis plimsoll tu muatan barang haruslah sampai kat garisan T ni je. Sebab kalau lebih, contoh kalau kita melalui
air laut tropika, tapi kita melebihi muatan dia. Jadi apabila kita melebihi muatan dia, kemungkinan kapal tersebut akan tenggelam. Jadi kat sini kita boleh tengok tentang garis plimsoll tu, dia bagi dua keadaan je garis plimsoll, S dengan T. Jadi bila kita tengok S dengan T, kalau T ni confirm kita boleh cancel dah. Sebab apa? Sebab tengok ni, kapal ni memang dah tenggelam dah kalau dia berada di garisan T. Jadi kita boleh cancel yang ni dengan yang ni. S adalah pilihan untuk garis plimsoll kita. Seterusnya isi padu. Isi padu ni isi padu apa? Isi padu air yang tersesar. Kita kan tahu, lagi besar isi padu air yang tersesar, lagi tinggi daya apungan. Jadi menyebabkan kapal tu tak tenggelam lah bila daya apungan dia semakin tinggi. Jadi kita memerlukan isi padu air yang tersesar yang besar. Sebabnya, seperti yang saya katakan tadi, untuk meningkatkan lagi daya apungan supaya dapat terapung dengan baik. Seterusnya, ketumpatan bahan yang digunakan untuk membuat kapal barang. Okey, ketumpatan ni kita mesti nak ketumpatan yang rendah. Sebab apa? Sebab mudah terapung dan tidak tenggelam. Kalau tinggi, dia akan karam. Jadi, ketumpatan yang rendah adalah pilihan kita. Yang terakhir, bentuk. Bentuk ni dia ada dua bentuk, hidrodinamik dan aerodinamik. Kalau kita tengok secara, kita tengok fungsi dia, dia memberi fungsi yang sama, iaitu mengurangkan rintangan. Tetapi kalau kat sini dia kan hydro dan di sini aero. Kalau kita nak tahu, hydro ni dia melibatkan mengurangkan rintangan pada air. Kalau aero pula, dia mengurangkan rintangan pada darat. Jadi sekarang ni, soalan ni kan dia bagi kapal. Jadi kita memerlukan bentuk hidrodinamik. Aerodinamik ni taklah. Maka pilihan kita adalah kapal barang P. Jadi jawapan yang kita boleh bagi tahu, ciri yang pertama iaitu ciri untuk garis plimsoll. Ciri garis plimsoll adalah S. Jadi kita boleh tulis jawapan tu iaitu garis beban air laut suhu musim panas. Jadi ciri yang pertama, garis beban air laut suhu musim panas. Penerangan dia lebih selamat dan tidak tenggelam. Ciri yang kedua, kita memerlukan isi padu yang besar supaya dapat menghasilkan daya apungan yang lebih tinggi. Ciri yang ketiga, ketumpatan yang rendah supaya kapal lebih ringan. Yang terakhir, bentuk ialah bentuk hidrodinamik untuk mengurangkan rintangan air. Jadi, kapal P dipilih kerana garis beban air laut suhu musim panas mempunyai isi padu yang besar, ketumpatan kapal yang rendah dan bentuk kapal yang hidrodinamik. Okey, soalan yang terakhir. Soalan C. Dalam suatu sistem brake hidrolik, luas keratan rentas ombor dalam silinder induk dan di tayar depan masing-masing adalah 25 cm persegi dan 110 cm persegi. Daya 50 Newton dikenakan ke atas ombor dalam silinder induk. Okey, soalan yang pertama. Hitung tekanan yang dipindahkan ke seluruh bendali brake. Okey. Kita tahu untuk kira tekanan, kita menggunakan formula P sama dengan FA. F ni merujuk kepada force iaitu daya, manakala A merujuk kepada area iaitu luas. Kalau kita nak kira tekanan ni, dia kan dah bagi luas keratan rentas ni ada 25 dengan 110 dan juga daya 50 Newton dikenakan untuk daya 50 Newton dikenakan ke atas ombor dalam silinder induk. Mana silinder induk? Kat sini lah kan. Okey, jadi kalau kita nak kira tekanan ni, kita isi je balik dalam formula tu. Maknanya, force kita boleh isi 50 Newton, area kita boleh isi 25 cm persegi. Maka tekanan yang terhasil adalah 2 Newton cm persegi. Soalan yang terakhir adalah hitung daya yang dikenakan ke atas ombor tayar depan. Okey. Kalau ombor tayar depan ni kat sini lah kan, sebab dia bagi tahu dah kawasan tayar depan di sini. Okey, kat sini kan dia melibatkan prinsip Pascal. Macam mana saya tahu ini melibatkan prinsip Pascal? Sebabnya prinsip Pascal pernah menyatakan bahawa
tekanan adalah sama di semua arah dalam satu sistem yang tertutup. Contohlah, kalau tekanan, okey, kita bahagikan kepada dua kawasan kan kat sini. Sebab prinsip Pascal menyatakan tekanan adalah sama di semua arah dalam satu sistem yang tertutup. Jadi, contoh kalau tekanan kat depan ni 50. Jadi, tekanan kat belakang ni mesti 50 juga. Jadi, pressure P yang pertama sama dengan pressure P yang kedua ni kan. Maka kita akan terhasil satu formula P1 sama dengan P2. Okey. Macam mana nak kira daya ni? P kita kan tahu. P sama dengan F per A. Maknanya kita isi balik formula tu. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi, kalau kita nak kira untuk daya yang dikenakan ke atas ombor tayar depan, kita guna formula tadi dan isi je. Yang pertama, F yang pertama tu kita berbagi tahu dia 50 Newton. Seperti yang soalan telah nyatakan tadi kat sini. Manakala area pula 25. Sama dengan F yang kedua. Daya yang kedua tu kita tak tahu sebab yang itulah yang kita nak cari. Per dengan A2. A2 ni area yang kedua tadi iaitu 110. Jadi bila kita kira dapatlah 220 Newton. Okey. Tu je daripada saya.